الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, takutkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengerjakan peratahannya dan menjauhi larangannya. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, pada suatu hari keluar seorang yang fakir lagi miskin kepada khija dia. Maka khija dia ialah jalan taksi. Maka selepas daripada keluar daripada rumah dan bawa sikit sebanyak daripada makanan bekal untuk makan sehari sebelum nak balik kepada rumah apabila masuk waktu petang nanti. Maka selepas daripada keluar daripada rumah, maka pergi kanan atau pergi kiri, pergi kanan atau kanan, maka pada hari ini tak seperti hari-hari yang telah lepas, iaitu semenjak pagi dan ini pun hampir-hampir waktu zuhur, tetapi tidak ada orang naik lagi. Tak berjumpa lagi orang nak naik taksi dia, sehingga dia berjalan dan bawa kereta dia, tiba-tiba nampak jauh daripada tempat dia duduk, nampak orang tua ada seorang. Maka dia pergi kepada, dia suka kata boleh jadi orang tua ni nak naik kereta berkali. Maka dia pergi, tiba-tiba orang tua tu pun sekat sungguh. Maka dia kata alhamdulillah, pada hari ni ialah dapat orang yang pertama bagi berjalan pada hari ini. Maka ia tanya, bagaimana cewek nak pergi ke mana? Maka jawab seorang lelaki yang tua saat ni, dia kata cewek nak pergi di rumah. Maka rumah cewek tinggi sikit ni, duduk pucuk bukit. Maka dia pun, kalau hari biasa yang dapat orang lain dia tak pergi, tetapi hari ni tak kala tak ada, dan jika naik ke sana tu dia panggil harga lain. Maka dia kata ikutlah, bagaimanapun tak apalah, awak naik pada hari ini. Maka naik, lekak pun banyak, jalan pun susah, lagi pula sepi. Ketika sisih ni dia panggil susah benar. Tapi dengan akhirnya sapa kepada rumah tinggi sungguh, pucuk sungguh rumah yang panggil orang tua ini. Sapa di sana, maka turun kereta dan tidak bayar apa-apa daripada duit. Sebab dia kata hawa terima kasih, tapi cewek tak ada duit nak beri ke hawa, sebab cewek fakir. Maka dia pun harap-harapan tinggi bahawa seakan dapat duit banyak pada orang lain, tiba-tiba kosong. Tetapi dia ada partiklis kepada orang tua tu. Maka katak pintu rumah dia. Maka selepas daripada dengar suara orang katak pintu, maka keluar deru daripada ahli keluarga dia. Ai isteri dia, anak dia dan cucu dia, ai dia tunggu orang tua ni kelik dan serta dia makan ni. Ai harap ahli rumah. Tiba-tiba orang tua tu pelik dengan kosong, tidak ada apa-apa.
maka masa muka budak-budak dan anak-anak dia dalam rumah. Menyebabkan orang jelebar taksi sana ni berasa sia belah kepada cikwa ni. Bukan nak marah dak, bukan sia belah sebab kata-kala ia kelih benda yang berlaku depan mata dia. Kalau gitu, ia kelih kepada benda yang ada makin yang bekal mari. Nah, semenjak pagi tak ada lagi dah, maka dia ambil sikit sebanyak daripada roti dan apa menyicah apa yang ada sekali dengan dia, maka gibui kepada budak yang duk tunggu-tunggu makin daripada cikwa dia sana. Maka suka ke budak. Nah, maka dia pun paling turun supaya nak terus jalannya dia cari rezeki dia. Maka tengah-tengah dia turun, tiba-tiba ada orang sekat dia. Dah, dan begitu banyak baiknya, iaitu orang nak sapi nak pergi kepada sana, ambil nak pergi kepada mata. Maka ia muat baik dan hatta pergi sapa kepada mata. Maka cabut duit bayar. Kalau kira meternya tak begitu banyak, tetapi orang pesapir seorang ni, dia kata terima kasih, ambil ni 2,000 kebui. 2,000. Dan gua barang, gua muat barang banyak, apa susah payah naik sana, tiba-tiba mau naik mari jumpa, maka ni dia panggil apa duit 6 ben. Maka terima kasih banyak-banyak dia kepada orang yang naik kereta dia saat ni. Nah, dan dia agak kata hari ni cukup dah. Kelik pun tak apa dah hari ni. Lebih boleh banyak pada hari yang biasa dah. Lucu dah gam minyak gam makan hari ni lucu dah. Dan dia lekat kereta supaya nak kelik pergi kepada rumah dia, tiba-tiba orang panggil peskat kereta kata, saya daripada bukit orang tempat ni, bukit orang negeri ni, saya mari berjalan sini, maka minta tolong pergi hantar saya start kepada orang rem sekian. Pak duduk. Maka pergi bawa pergi sehingga siapa dia orang rem, siapa tempat duduk, nah waktu ambil apa semua, ni dia panggil apa duit 6 bemo. Nah, ada dia banyak mana? $200. Orang luar. Dia kata kena banyak ambil $200. Maka $200 ni di negeri dia ialah 10,000 kop. Kalau begitu hari itu dia dapat 12,000 kop. Maka tak pernah berlaku dengan dia semenjak dia berjalan taksi mari. Maka sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka apabila kita perhati clear kepada kelakuan lelaki sani dan dengan kelakuan kita yang kita hidup pada hari ini, setiap tempat di kawasan kita dan kebanyakan orang 3 wilayah ini dan negeri yang lain-lain lagi, hari ini keadaan kita tak lebih baik daripada dia. Iaitu kita duduk le kemah, duduk le cemah, duduk le susah. Dan rezeki payah, kerja payah, duit payah. Maka dapat pun sebab tak dapat sebab makin ni mahal dan sebagainya. Sebab itu, jikalau kita kelih kiri atau kanan, belah naik tak boleh jatuh, maka ginilah, iaitu kelakuan manusia pada hari ini. Nak tahu kebanyakan kita pucanya sebab berlaku kita semacam ni, sebab kita tak suka buat baik. Kita tak suka buat baik. Kita tak suka buat baik kepada orang lain. Kita tak suka nak tolong orang lain. Bahkan dalam otak kepala kita, benda yang besar sekalinya ialah masalah diri aku, keluarga aku. Dan pakat berlama, bersungguh-sungguh berlama, guna habis akal fikiran, tenaga, kekuatan apa semua supaya dapat duit saja. Ataupun sebaliknya, belah nak tolong orang tak ada. Ini benar yang berlaku pada hari ini. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, masjid kita ni besar, penuh orang beratur, kaca-kaca beribu boleh. Tetapi jikalau kelih kepada gulungnya ataupun bilangnya orang semaya, boleh bilang dengan tangan. Tapi walau bagaimanapun, adakah tempat kita sini seberih-berih tempat? Tak juga. Lebih baik daripada setengah-setengah kampung
dan lebih teruk daripada kampung-kampung yang lain. Bahkan jikalau kita tilik dalam lagi kelih kepada golongan orang yang mari semaya, nascaya kita dapat bahawa orang yang semaya, yang datang kepada masjid, yang tak begitu ramai dah, tapi kebanyakan golongan mereka itu daripada orang-orang yang hampir nak turun kepada lubang kubur saja dah. Ai tuanya umur. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka kampung kita ataupun kampung yang lain-lain lagi tak sunyi daripada orang yang susah, fakir, miskin, nak yatim, perempuan-perempuan yang bujang, yang tak ada lelaki, yang tidak ada yang nak sangga dia. Dan banyak di kalangan manusia dalam keadaan susah payah yang berhajat kepada pertolongan daripada orang yang mudah, orang yang ada harta benda, ataupun orang yang bertengah yang seni makan. Dia berhajat kepada orang yang padu kelakuan dia, berhajat kepada orang yang tolong dia, berhajat kepada orang yang tolong akak, serabut dan orang panggil fikir-fikir yang semacam tak habis nak rayak bagaimana fikiran dia. Maka dia berhajat kepada orang yang begitu. Padahal di kampung ada orang yang senang, orang di kampung ada orang yang boleh tolong, tetapi ada tapi buat tak. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bahkan di hari ini bagaimana kelakuan kita? Berapa orang di kalangan manusia ambil fardu, ambil berat tentang hak agama dia? Dengan makna apabila ada majlis mengajar, berapa orang datang? Padahal ilmu ini ialah awal-awal benda yang penting, fardu daripada fardu-fardu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak sah amalan melainkan dengan ilmu pengetahuan. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Bermula ilmu ialah imam bagi amal, dan amal itu ikut bagi ilmu. Maka bagaimana nak buat amalan bagi jikalau kita tidak ada ilmu pengetahuan? Tapi jikalau kita kelih kepada majlis ilmu di sana, di sini, di sana, di sini, berapa orang yang pergi? Bagaimana kita nak berjalan, nak pergi kepada akhirat yang jauh berjalan ni, yang berhajat banyak kepada bekalan, tiba-tiba kita tak sih kepada benda tu. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka dengan sebab kita tak pada, tak ambil berat kepada benda ni, tak suka buat baik, lebih-lebih lagi kepada orang lain, sebab itulah orang panggil berlaku macam-macam dengan kita pada hari ini. Menyebabkan kita susah, menyebabkan tutup pintu rezeki, menyebabkan orang panggil haru-hara, menyebabkan berbalah kelahi, menyebabkan macam-macam daripada benda-benda yang kita tak suka, tak ingin. Dan menyebabkan berlaku fitnah-fitnah di kalangan kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, benda-benda yang baik dan juga benda-benda yang jahat dia tak beripung sama sekali. Maka jikalau banyak jahat, maka sikit benda yang baik. Dan sebaliknya pula, jikalau banyak kebaikan, maka sedikit jahat. Maka sebagaimana kita jalan, jikalau kita hadap lip jatuh, kita kau jauh daripada lip naik. Jikalau kita hadap lip hulu, kau jauh daripada lip hilir. Maka begitulah, jahat dengan baik ia tak beripung. Maka kebaikan ni dan sempurna, bahagia dalam hidup, ada ketenangan, semua daripada benda-benda yang kita nak, dia tak mari. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ia berhajat kepada kita kena bui dulu baru dia dapat. Maka semua kebaikan tak ada siapa yang tak si. Nak belaka mewah dalam hidup, nak belaka murah rezeki, nak belaka kesihatan, nak daripada benda-benda yang baik. Tetapi benda ini tak akan siapa dapat jika tak bayar, tak ada bayar harga dia. Mesti kena milik harga dan bayar benda ni, maka akan dapat semua kebahagiaan yang kita cinta. Maka apa harga dia? Atau apa nak kunci pintu kebahagiaan ni? Ialah buat baik kepada orang lain. Buat baik kepada orang lain. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, tak kelih kepada kisah yang kita rakyat di atas tadi.
susah dia, tapi dengan berkat dia tolong orang, walau dia berhajat mengutamakan makan ni kepada budak, dan turun pergi beli benda-benda warna air kepada budak, maka turun pergi pak Tuhan balas baik. Bui bukan harga tambah, bahkan dia tak pernah berlaku dengan banyaknya dapat duit dalam kerja dia sebagai panggil apa semacam hari itu. Sebab dia buat baik, maka Tuhan buka pintu kebaikan bagi dia. Maka di hari ini tak kala kita kupi, kita tak suka buat baik, tak suka tolong orang lain yang susah daripada kita, bahkan kita ambil berat hadi kita sahaja, sebab itu berlaku benda yang berlaku pada hari ini di kalangan kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka ini ialah sunnatullahi fil kaun. Maka ini cara Tuhan buat jalannya Tuhan terhadap hamba dia lagu ni. Dan tak ada siapa yang boleh ubahkan. Tak ada siapa. Walau kedai lagu mana pun tak ada siapa ubah undang-undang Tuhan. Maka Tuhan kata undang-undangku, jikalau kamu banyak buat baik, banyak tolong orang lain, aku memewahkan kamu. Maka jikalau kamu tak penting melainkan diri kamu sahaja, tak suka tolong orang lain, orang panggil tak padu kepada orang lain, saudara kamu, jiran kamu sebagainya, maka aku tutupkan pintu kebaikan. Maka ini undang Tuhan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Jikalau ahli kampung tempat mana-mana sahaja beriman, lagi pula bertakwa kepada aku dan buat baik, nescaya aku akan bukakan pintu-pintu keberkatan daripada langit-langit dan daripada bumi-bumi. Tapi di hari ini pintu daripada langit bertutup, pintu daripada tanah pun bertutup, sebab semua itu daripada perbuatan kita sendiri. Kalau gitu, kebahagiaan di tangan kita, susah payah pun di tangan kita. Tapi di hari ini kita pilih susah payah, kita pilih hidup dalam yang panggil apa, ketak, sepik, gelap. Kita tinggal hidup yang mewah dengan kita sendiri. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka jikalau kita buat benda-benda yang baik, suka tolong orang dan sebagainya, maka tak dapat tidak, dia akan dapat balasan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berganda-ganda daripada dia beri kepada orang lain. Ini ialah akan dapat derah ataupun lambat, tetapi mesti dapat insya-Allah, sebab Tuhan tak salah janji dia. Tak salah janji dia. Tetapi yang lebih besar laginya sidang Jumaat yang dihormati sekalian ialah pahala balasan Allah yang dia akan dapat tentang perbuatan dia tadi lebih besar daripada mewah dunia lagi. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, iaitu dengan baik yang dia buat kepada orang lain ini, dia akan dapat sebesar-besar balasan, iaitu redha Allah kepadanya. Maka mana-mana hamba yang Tuhan redha, yakni ialah wajib syurga dan akan dapat nikmat yang tak akan habis-habis. Tak akan habis-habis selama-lamanya. Riwayat Imam Muslim daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa pada suatu hari datang seorang perempuan kepada rumah dia, bilik dia, dan bersama perempuan yang tersebut 2 orang anak. Maka mari minta makanan daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Maka Aisyah kelih kepada benda yang ada di rumah dia ketika itu, tak dapat malaikat 3 butir buah tamar. 3 butir buah tamar saja dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah wisi sore kepada ibu dia suti, kepada anak dia yang pertama suti, yang kedua suti. Maka anak wakna sangat tak lapar, maka makan gia dia suti. Sore lagi pun makan gia suti. Maka ibu dia nak makan gia dia, tiba-tiba anak 2 orang mari minta. Tak cukup, hak ni pun nak lagi, hak ni pun nak lagi. Maka macam mana buat oleh ibu? Maka dia ambil watama hak gia dia yang dia nak makan, dan dia pun supaya tak makan banyak hari dah. Dan dia soyak 2 watama beri kepada anak dia sore, hak ni pun sore, maka dia tak makan apa. Maka anak dia makan sebelah lagi. Kalau gitu, setiap orang sutis setengah ataupun dia tak makan. Itu suatu yang berlaku dengan perempuan. Maka dia terima kasih kepada Aisyah, maka keluar daripada Ummah Aisyah radhiyallahu taala anha.
Selepas daripada dia keluar, tak berapa lama kembali Nabi SAW kepada bilik Aisyah. Maka Aisyah rakyat cerita yang berlaku saning kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, comel perempuan saat ini perbuatan dia terhadap anak dia. Maka rakyat daripada awal sehingga akhir kepada Nabi. Maka apakah kata Rasulullah SAW? Maka Nabi kata, ya Aisyah, mu tahu ke tak? Dengan perbuatan perempuan saning ai suti buah tamar yang dia belah beri kepada anak dia sore dan sore, dan dia mengutamakan anak dia daripada diri dia, dan dia yang berak saning itu, apa dia balasannya Tuhan beri kepada dia? Jawabnya Nabi kata, aujaballahu lahal jannah. Tuhan mewajibkan atas dia dia panggil syurga. Mbak nak kata syurga pergi bela-bela dah. Tetapi perbuatan dia ni. Dan dia beri kepada dia anak dia. Dan jika beri ke orang lain lebih besar lagi pahalanya. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau begitu janganlah kupik daripada buat baik kepada orang lain. Dan jangan saya daripada harta benda yang di tangan kita. Bahkan harta ini ialah harta Allah Subhanahu wa taala. Maka belilah syurga Allah dengan duit Allah yang di tangan kamu. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Dan suatu perkara yang kita tak boleh lupa dan mesti ingat sepanjang masa ialah Allah Subhanahu wa taala, dia balas kita, dia buat dengan kita sebagaimana kita buat dengan hamba dia. Jikalau kita sangat jadi seorang manusia yang banyak-banyak tolong hamba dia, maka dia sangat tolong kita. Jikalau kita sangat-sangat jadi seorang hamba yang ampun kepada hamba-hamba dia yang buat jahat kepada kita, maka dia pun sangat-sangat ampun kepada kita. Bagaimana kita buat dengan hamba dia, begitulah dia buat dengan kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, seorang orang Mesir, pada satu tahun dia keluar pergi buat haji ke Mekah. Maka siapa di tempat naik kereta supaya nak terus pergi kepada Mekah, naik kereta bas, tiba-tiba ramai awak dengan orang naik, tak siapa kare pangkat tempat duduk. Maka dia duduk praktik dalam kereta, tiba-tiba dia nampak seorang perempuan yang begitu tua nak berdiri tak gerak, berkocok lutut. Wak dengan tua dia tiba-tiba tak tempat duduk. Maka dia pergi, dia panggil leketak, dia memang dia panggil pas selik-selik, pisah pergi kepada orang tua yang tersebut sana. Sehingganya siapa kepada orang tua itu, maka dia hirat orang tua tu, mari. Sehingga orang panggil apa? Ya, orang tua duduk tempat dia. Dan duduk dengan isteri dia. Maka dia bangun. Itu perbuatan baik yang dia buat. Maka selepas daripada dia buat gitu, sidang Jumaat yang dia hormati sekalian, maka orang tua sana yang tua sana, lepas daripada duduk sedap dah, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana dia tolongku pada hari ini, maka Engkau kurnialah kepada dia, dia ni jadi seorang manusia yang boleh buat haji sepanjang dia hidup, sepanjang masa. Maka dia boleh buat haji sampai dia mati. Dia 32 kali setiap tahun dia buat haji. Dengan berkat doa perempuan sana. Maka kita tak tahu di kalangan hamba Allah siapa wali Allah. Sebab itu buat baik kepada manusia yang lain, akan dapat kejayaan dunia dan di akhirat. Dan ini rasa saya peribadi. Jikalau saudara semua nak rasa turut saya pun tak salah lah. Iaitu di kampung kita ini banyak maksiat. Dek naik pun ada, dek jatuh pun ada, dek tengah-tengah pun ada, dek kanan pun ada, dek kiri pun ada. Maka kampung semacam ni tunggu ya daripada bala-bala Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu perkara yang kita buat bersama, boleh jadi saya yakin bahawa sebenarnya kalau nak tahan sikit pun daripada bala Allah, jikalau Tuhan mengakatkan bala pun dengan berkat ini ialah setiap bulan yang kita kutip tu nak yatim.
Sebab baik kita buat ni boleh tolak sikit banyak daripada bala-bala Allah sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Kalau gitu, kita berhajat kepada bersatu, capur tangan, pakat tolong menolong supaya mensebarkan kebahagiaan dan panggil rahmat daripada Allah supaya Tuhan banyak turun rahmat kepada kita, maka rahmat tak akan turun jikalau tanpa kebaikan yang kita buat. Kalau gitu membanyakkan datang ke masjid. Dan saya berani kata dengan mulut saya pada hari ini bahawa saja kalau kita ni semaya fardu kita semacam ni setiap waktu, bala tak mari langsung kampung kita. Jikalau sembahyang kita setiap waktu seperti sembahyang jemaah, bala tak akan tipu kampung kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر. واعلم أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang alim dari di kalangan para sahabat. Bahkan dia ni alim Quran. Dengan makna tidak ada tempat, tidak ada ayat Quran yang turun melainkan dia tahu turun atas siapa, turun di mana. Tahu belaka. Maka apa dia buat sidang Jumaat yang dihormati sekalian? Apabila dia bangun malam ataupun dia sembahyang ataupun dia berasa malas, maka yang ambil anak yang tak dapat. Anak yang kecil, anak yang umur 3 tahun ataupun 2 tahun ataupun lebih kecil daripada tu lagi. Maka dia kata, wahai anakku, padahal anaknya tidur, tak khabar apa pun, tapi dia berkata dengan anak dia. Dia kata, wahai anakku, kerana munglah aku nak membanyakkan ibadat. Kerana munglah aku nak membanyakkan sujud kepada Allah. Kerana munglah aku nak membanyakkan baca Quran. Kerana munglah aku nak banyak zikir kepada Allah. Baik, kerana munglah aku nak membanyakkan salawat kepada Nabi SAW. Kerana munglah aku nak membanyakkan mengajar orang. Kerana munglah aku nak membanyakkan buat ibadat macam-macam dan bagai-bagai. Kerana mung satu saja. Ayah wis semangat kepada diri dia ketika bahasa malah. Kalau tak agak, ambil anak yang tak dapat. Nah, kerana mung ku buat. Sebab apa sidang Jumaat yang dihormati sekalian? Sebab anak kita nak jadi baik tak baik, berjuruh tak berjuruh, masa depan ia bersangkut paut dengan perbuatan kita. Jikalau kita berjuruh-juruh banyak-banyak amalan, insya-Allah dengan berkat amalan yang kita buat menata tapak kepada anak kita, air Tuhan jagakan dan Tuhan akan menjalankan dia kepada jalan-jalan yang baik. Jikalau kita kasih kepada anak-anak kita, keluarga kita, membanyakkan ibadat, maka Tuhan akan jaga anak kita dan keluarga kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha ya khairal ghafirin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' والوباء وتسلط الأعداء واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة